ibadah kita pada malam ini dengan insyaAllah dengan baik. Dan untuk mengisi masa lebih kurang dalam 15 minit ini, insyaAllah Ustaz ingin melanjutkan tentang pembicaraan kita. Hari ini kita akan masuk juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah. Di antara isi kandungannya ialah kisah penyembelihan lembu oleh Bani Israil. Ini kita telah pun bicarakan pada juzuk yang pertama yang lepas dalam penamaan surah ini adalah surah Al-Baqarah. Kemudian apa yang kita nak fokuskan pada hari ini malam ini adalah cerita tentang peralihan kiblat daripada Baitul Muqaddis ke Kaabah daripada Baitul Muqaddis ke Kaabah. Kemudian antaranya lah isi kandungan yang lain adalah hukum haji, ekonomi dan jenayah. Kemudian kandungan dalam juzuk yang kedua ini adalah kepentingan solat, sabar dan lafaz istirja ayat 51 hingga 153 hingga 157, hukum qisas dan wasiat, puasa dan hukum berkaitan dengannya, hukum haji, doa terbaik yang harus diamalkan, isu nikah cerai, idah, adab meminang wanita yang baru kematian suami. Yang ketujuh, kisah seorang Nabi iaitu Nabi Samuel dan Raja Talut dan keinginan Bani Israel untuk berjihad. Yang ke-8, kisah Talut dan Jalut yang beri mesej bahawa Islam menekan kualiti berbanding kuantiti. Okay, pada malam ini Ustaz ingin fokuskan tentang pengalihan arah kiblat, yang mana di antara hikmah peristiwanya muka mata kaum kafir Quraisy bahawa Islam tidak menafikan kehebatan dan kemuliaan Mekah. Yang kedua, membina cara fikir baru kalau masyarakat Mekah memandang tinggi orang Yahudi sehingga mereka menjadikan tempat rujukan. Yang ketiga, kepentingan ikhlas dan jujur dalam beribadah kepada Allah SWT walaupun berlaku pertukaran arah kiblat. Sebagaimana yang sidang hadirin yang ketahui bahawa kisah ini adalah kisah yang biasa kita dengar, dan familiar tentang perkara ini, dan siapa yang telah pun pergi ke Madinatul Nabi ataupun Madinah, mereka akan pergi ke Masjid Qiblatain ini di mana Masjid Qiblatain ini memang betul-betul di situ ditunjukkan kiblat yang asal, iaitu ke arah utara ataupun Baitul Maqdis, dan kiblat ke arah kota Mekah ataupun ke arah Kaabah. Yang mana sebagaimana yang kita ketahui bahawa Madinah merupakan sebuah kota yang punya banyak peninggalan bersejarah untuk umat Islam, menjadikannya sebagai ikhtibar dan peringatan. Terdapat banyak masjid yang telah dibina di atas tanah Madinah tersebut untuk menjadi bukti perjuangan Nabi SAW dalam menegakkan agama Islam. Antara masjid yang menjadi bukti perjuangan Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang saya sebut tadi, itu Masjid Qiblatain. Dua kiblat. Maksudnya Masjid Qiblatain ni maksudnya masjid yang mempunyai dua kiblat. Umum mengetahui bahawa Masjid Qiblatain ini mempunyai dua arah kiblat di dalam satu masjid. Maknanya mihrab yang terbina, kedua-duanya saling berhadapan di antara satu sama lain. Maknanya kiblat pertama menghadap ke arah utara, iaitu tempat terletaknya Masjidil Aqsa ataupun Baitul Muqaddis di Palestin. Manakala kiblat kedua adalah menghadap ke arah selatan, iaitu tempat terletaknya Baitullahil Haram ataupun Kaabah di Makkah Al-Mukarramah. Maknanya sejarah pertukaran arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Kaabah ini bermula pada peristiwa hijrah baginda Nabi SAW dan beberapa sahabatlah di Madinah. Pada waktu itu majoriti penduduk Madinah adalah dalam kalangan Yahudi, di mana kiblat mereka adalah menghala ke Baitul Muqaddis. Seperti mana yang dijelaskan oleh Sa'id bin Ibnu Musayyab bahawa golongan Ansar solat menghadap Baitul Muqaddis 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Maksudnya Madinah ni, penduduk Madinah ni dah terbiasa 3 tahun dah sebelum Nabi SAW berhijrah, mereka dah masuk Islam.
kemudian mereka solat, mereka menghadap apa nama tu, Masjidil Aqsa. Ini dah yang kita sebut dalam tafsir At-Tabari, di mana disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Melihat keadaan itu, orang-orang Yahudi sangat gembira dengan perbuatan Rasulullah SAW kerana mereka beranggapan seolah-olah Rasulullah SAW meniru kaum Yahudi dan Nasrani dalam beribadah. Hakikatnya, baginda Nabi SAW lebih menyukai jika kiblat menghala ke Baitullah. Oleh itu Rasulullah SAW telah mohon doa kepada Allah Ta'ala sambil mendongakkan wajahnya ke langit dengan harapan turunnya wahyu yang memerintahkan supaya kiblat ditukarkan ke Baitullahil Haram. Maksudnya Nabi SAW memang mengharap-harap sangat supaya Allah Ta'ala ini menurunkan wahyu untuk menukarkan kiblat orang Islam ni daripada Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Selepas 16 bulan, pada 17 Rejab tahun yang kedua Hijrah, ketika baginda SAW solat menghadap kiblat ke arah Baitul Muqaddis, lalu turun wahyu daripada Allah Ta'ala yang menjawab permohonan doa tersebut seraya memerintahkan supaya memindahkan arah kiblat ke Baitullah. Bayangkanlah tuan-puan, ayat ini turun ketika Nabi SAW sedang solat zuhur. Ketika Nabi SAW sedang solat zuhur bersama dengan sahabat, maka turunnya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. Kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang mendongak muka-muka ke langit. Falanuwalli wajhaka syatr falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Maknanya bila turun ayat ini, maka Allah Ta'ala telah mengatakan bahawa doa Nabi SAW telah makbul. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, oleh itu palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan di mana sahaja kamu berada maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi ni dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara yakni berkiblat ke Kaabah adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 144. Di mana dalam ayat ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa dalam kitab Taurat, kitab Injil diceritakan dah diceritakan perkara ini tentang pertukaran arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Cuma orang Yahudi ni tahulah mereka ini memang kata orang tu dia suka merendah-rendahkan orang. Apa yang mereka tahu mereka tak maklumkan ataupun tak beritahu kepada orang. Itulah orang Yahudi dan Nasrani suka menyembunyikan kebenaran. Maksudnya pada saat wahyu ini diturunkan, Rasulullah SAW sedang mendirikan solat bersama dengan para sahabat, mendengar wahyu tersebut, lantas baginda SAW menukar arah kiblat itu ke arah Baitullah, dan para sahabat mengikuti perbuatan baginda Nabi SAW. Maknanya ketika itu Nabi SAW sedang mengerjakan solat zuhur di Bani Salamah, tempat masjid Qiblatain itu. Manakala solat menghadap ke Mekah buat pertama kalinya di Masjid Nabawi pula, itu di tempat lain di Masjid Qiblatain itu, tapi di Masjid Nabawi mula pada waktu asar lah sebab mereka tak tahu lagi berita tu. Setelah diberitahu bahawa mereka tahu, dan
semua penduduk di Madinah di Masjid Nabawi sembahyang waktu asar menghadap kiblat ke Masjidil Haram. Kemudian penduduk di Masjid Quba pula solat pertama kalinya menghadap arah Mekah adalah pada solat subuh ketika mana telah sampai kepada mereka perkhabaran berkaitan dengan pembukaan arah kiblat. Sebab apa? Masing-masing tempat tu kan jauh sikit kita sekarang ni dekat lah sebab naik bas kan, naik kereta kenderaan tapi ketika dulu Nabi SAW dan para sahabat naik unta kan ataupun berjalan kaki. Maknanya Masjid Quba pun jauh sebenarnya di apa ni dia ke arah selatan ke arah selatan Madinah kan. Maka di situ apa ni lambatlah sikit berita tentang arah kiblat telah ditukarkan iaitu waktu subuh baru mereka solat subuh apa ni menghadap Masjidil Haram Sejak daripada peristiwa itu, maknanya kiblat umat Islam telah bertukar ke arah Kaabah, Baitullahil Haram dan yang terletak di Mekah sehingga sekarang. Inilah sejarah yang telah berlaku pada zaman Nabi SAW pada lebih 1400 tahun yang dahulu. Selain itu juga ada sebagai satu, dia juga ada sebagai satu simbolik kepada kesatuan dan perbadanan umat Islam di seluruh dunia bagi mentaati perintah Allah SWT dalam beribadah kepadanya. Maknanya dengan peristiwa ini dan sirah Nabi SAW yang berlaku tersebut dapat dijadikan pedoman dan peringatan kepada umat Islam agar lebih taat dan akur akan perintah Allah SWT dalam segala urusan. Maksudnya ini perintah lalu Rasulullah SAW terus melaksanakan perintah. Maksudnya tidak dibawa bincang lagi. Bila turun je wahyu, Rasulullah terus melaksanakan perintah tersebut. Tak adalah Rasulullah cakap bila turun wahyu lah nanti lepas salam nanti aku akan bincangkan dengan para sahabat macam mana. Tak ada. Dia terus laksanakan perintah. Itulah menunjukkan bahawa jika datang perintah Tuhan, kita tak boleh nak kata nanti kita bincangkan, tak boleh. Dia terus patutnya laksanakan perintah tersebut supaya menunjukkan bahawa kita ini hamba yang taat, hamba yang menurut segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terutama sekali peristiwa yang besar. Ini bukan peristiwa yang kecil tuan-tuan, iaitu peristiwa menukar arah kiblat. Bukan satu peristiwa yang kecil, ini satu peristiwa yang besar. Dan kemudian bagi kita pula, bila banyak orang-orang yang bukan Islam ni melihat seolah-olah macam orang Islam ni menyembah Kaabah. Seolah orang Islam ni menyembah Kaabah. Pada hakikatnya kita bukan menyembah Kaabah. Ini adalah simbol ataupun simbol perpaduan umat Islam menyembah ke arah satu apa nama tu? Satu arah ataupun menyembah Allah Ta'ala dalam erti kata satu kiblat. Satu kiblat ni yang mana satu arah. Tak adalah kita orang Islam dekat Malaysia ini menyembah Allah ataupun solat ke arah Jepun. Tak. Kita tidak ke arah barat. Tidak. Tapi semuanya seluruh dunia ini kiblatnya adalah ke Baitullahil Haram. Itu menunjukkan kesatuan umat Islam bahawa perintah Allah Ta'ala itu adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Maka disitulah pelaksanaan yang perlu kita laksanakan dengan sebenarnya. Banyak lagi sebenarnya tuan-puan yang kita boleh ceritakan tentang awal juzuk yang kedua ini. Tapi insyaAllah kita akan sambung pada minggu yang akan datang tentang peristiwa awal juzuk yang kedua ini. Maknanya jawapan Allah Ta'ala kepada orang kafir Quraisy setelah pertukaran kiblat itu seolah-olah Islam ini tak ada pendirian. Itu orang kafir Quraisy mengatakan Islam tak ada pendirian. Orang Yahudi juga mengatakan begitu. Maknanya cepat sangat berubah. Seolah-olah macam tak ada pegangan yang kuat tentang agama itu sendiri. Bila berlaku pertukaran, mereka cakap macam tu pula. Bila orang Islam ini menghadap ke arah Baitul Muqaddis, mengata Islam ini dengan agama Yahudi dengan agama Nasrani sama. Maksudnya
orang Islam boleh masuk ke dalam Yahudi, boleh masuk ke dalam Nasrani. Sebab apa? Tempat kiblatnya adalah sama. Bila tukar je arah kiblat, katanya tak ada pendirian pula. Allah Ta'ala jawab semua ini dalam awal surah juzuk yang kedua ini. InsyaAllah kita akan bicarakan perkara tersebut pada minggu hadapan, insyaAllah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan apa yang disampaikan ini mudah-mudahan dapat kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang lain. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan kita sendiri. Dan Ustaz serah pada moderator pada malam ini, iaitu Hajar Zaini. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Allah khairan juga. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Jaharis atas kesediaan memimpin bacaan surah Al-Sajdah, surah Al-Baqarah juga surah Al-Mu'minun tadi, dan juga tadabbur ringkas surah Al-Baqarah yang mana kita sedikit sebanyak semoga dapat memberikan kefahaman, manfaat dan juga mengambil ibrah darinya. Dan terima kasih juga kepada para jemaah sekalian yang sudi melapangkan masa pada malam ini dalam majlis ilmu ini. Dan juga ribuan terima kasih juga atas sumbangan yang berterusan ke tabung kelab sebab kita Al-Quran. Semoga Allah SWT kurniakan keberkatan rezeki dan umur buat kita semua, insyaAllah. Dan semoga di lain kesempatan kita akan bersama-sama lagi dalam majlis ilmu bagi esok dan seterusnya. Dan bagi menunggu majlis ilmu Ustaz, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum.